Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Kali ini kita akan meneruskan lagi pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita masih lagi menggunakan buku teks jilid 2 dan juga buku aktiviti jilid 2. Diharapkan anak-anak bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu sebut tadi. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah indahnya pantun. Kalau anak-anak sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat mengenal pasti dan menyatakan maksud pantun. Semua dah biasa kan membaca pantun? Betul? Daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, ada pantun 2 kerat, 4 kerat dan banyak lagi. Ada pantun tentang jenaka, ada pantun budi, ada pantun ucap selamat datang dan sebagainya. Nah, okey, kita lihat buku teks pada muka surat 4. Buka semua. Okey, kita baca. Indahnya pantun. Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat sekolah kebangsaan Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Kita baca pantun mengikut intonasi yang betul. Boleh ya? Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Rangkap kedua. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Rangkap yang ketiga. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Rangkap yang terakhir, rangkap yang keempat. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik sidara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Cikgu harapkan anak-anak dapat membaca pantun mengikut intonasi yang betul. Dan bergantung kepada situasi juga. Kadang-kadang untuk pertandingan lain baca intonasinya. Untuk persembahan dalam kelas lain pula. Untuk ucapan lain pula. Tetapi kebiasaannya pantun dibacakan seperti mana yang cikgu baca sebentar tadi. Jadi apabila menyebut tentang pantun, apa kata kalau kita kenali sedikit apa itu pantun dan ciri-ciri pantun supaya kita lebih memahaminya. Boleh ya? Kita tinggalkan sekejap buku teks. Okey. Pantun adalah salah satu puisi tradisional selain daripada syair, gurindam, seloka ya. Okay. Pantun ialah karangan berangkap yang menggunakan bahasa yang indah. Setiap rangkap pantun terbahagi kepada dua, iaitu bahagian pembayang dan bahagian maksud. Kalau kita lihat contoh pantun 4 kerat yang kita bacakan tadi, cikgu bacakan satu ya. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Dua baris ini adalah pembayang, manakala dua baris yang di bawah itu adalah maksud. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Itu adalah maksud. Kita teruskan lagi tentang pantun. Rima akhir ataupun bunyi akhir setiap pantun adalah berselang-seli ataupun sejajar. Contoh cikgu boleh berikan seperti pantun yang ada di belakang ni. Di belakang sekali, desa. Bunyi belakangnya adalah sa. Untuk baris yang pertama. Baris yang kedua, yang. Baris yang ketiga, sa balik.
Baris yang keempat yang balik. Jadi untuk sa yang pertama kita katakan A. Untuk yang B, sa balik A yang B. Jadi rima akhir pantun adalah A B A B. Nampak tak? Mudah, ulang sikit-sikit kan. Tak payahlah kamu mengetahuinya terlalu mendalam, sekadar nak tahu. Okey, kemudian biasanya pembayang pantun terdiri daripada flora dan fauna. Itu yang cantiknya. Flora adalah bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan. Fauna ni adalah seperti haiwan-haiwan dan sebagainya. Kita lihat contoh yang cikgu bacakan tadi. Mengail puyu. Puyu adalah fauna. Di hujung desa, kampung, halaman. Dalam terusan, itu semua adalah alam semula jadi. Betul. Dan yang penting, dalam baris-baris pantun mesti mempunyai antara 4 hingga 5 patah perkataan. Cuba kita kira sama-sama pantun yang ada di belakang ni. Mengail, puyu, di hujung, desa 4. Di hujung adalah kata sendi dan hanya dikira satu perkataan. Kita lihat pula baris yang kedua. Dalam terusan nampak berbayang 4. Ya, begitulah seterusnya. Dan satu lagi, setiap baris dalam pantun mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Macam mana nak kira ni? 18 hingga 12 suku kata. Okey, kita kira sama-sama berdasarkan pantun di belakang. Mengail, puyu, di hujung desa. Berapa? 10. Tak sampai pun, tak melebihi 12. Okey, kita ambil lagi satu contoh. Dalam terusan nampak berbayang. Berapa? 10. Sebab itulah cikgu katakan suku katanya di antara 8 hingga 12 suku kata. Oh, dah panjang dah penerangan cikgu tentang pantun ni. Jom kita patah balik ke buku teks di muka surat 3. Baik. Pada buku teks ini kita diminta untuk menyatakan maksud pantun. Untuk rangkap yang pertama telah dinyatakan maksudnya, iaitu pantun merupakan budaya peninggalan nenek moyang. Kita lihat 2 baris maksud yang terakhir tu. Okey. Dan untuk rangkap yang kedua, maksudnya, maksud pantun, indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Yang maksud yang lebih mudah, bahasa pantun indah dan bersantun. Bersantun ni maknanya bersopan santun. Rangkap yang ketiga, tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Itu maksud pantun. Jadi apa yang nak diterangkan, maksud pantun tadi ni adalah pantun mempunyai nilai jati diri yang tinggi. Betul. Kita ada jati diri dengan pantun itu. Kita lihat baris maksud pantun pada perenggan yang keempat. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya walaupun sudah lama, tradisi pantun tetap terpelihara. Okey, cikgu dah jelaskan di situ. Terangkan maksud pantun. Dan sekarang kita melangkah ke buku aktiviti pada muka surat 3. Jom buka buku aktiviti. Pada muka surat 3, aktiviti 2, tulis maksud pantun, kemudian lafazkan. Okay. Diminta kita menulis maksud pantun dahulu dan kemudian barulah kita membacanya. Tapi cikgu rasa elok kalau kita baca dahulu. Nanti kita tulis maksudnya. Kalau tak baca, kita tak faham kan? Betul? Baik, kita baca sama-sama. Seberang jalan nampak merpati, ternampak rusa juga si angsa. Ketupat, kuih bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Rangkap kedua. Indah cahaya permata baiduri, nampak serasi dipakai sidara. Ciong sam kebaya juga sari,
busana tradisi harus dipelihara. Cikgu terangkan beberapa perkataan yang mungkin kamu tidak begitu memahaminya dalam rangkap ini, iaitu permata baiduri adalah sejenis permata, sejenis batu permata yang orang buat cincin tu ya. Nampak serasi, nampak padan. Serasi itu padan. Cheongsam, kebaya, cheongsam adalah pakaian orang-orang suku kaum Cina, kebaya orang Melayu, dan juga sari adalah masyarakat India, pakaian masyarakat India. Busana tradisi adalah pakaian tradisi. Cikgu teruskan kepada perenggan berikutnya. Kuning bunga buah peria, ungu menawan bunga lemuni. Tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Okey, ada perkataan sukar di sini. Cuma diterangkan di sini tentang sedikit tarian singa, tarian oleh masyarakat orang Cina. Joget adalah tarian masyarakat orang Melayu, dan boria terkenal di negeri mana? Boria. Ya, Boria pernah tengok Boria? Ni Boria, ni Boria. Nah, melalui dialek yang disebut itu kita dah tahu. Boria terkenal di negeri Kedah, di Pulau Pinang. Teruskan. Hendak ke kota tempuhi payah, naik pedati lalu ititi. Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Okey, itu identiti adalah jati diri kita ya. Okey, dah tak ada, dah mungkin tidak ada perkataan sukar. Kita terus kepada maksud-maksudnya. Rangkap yang pertama, maksud dalam baris pantun itu, ketupat, kuih bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Itu semua adalah makanan. Jadi maksudnya, terdapat pelbagai jenis makanan tradisional mengikut pelbagai kaum. Okey, kita lihat maksud pantun di rangkap yang kedua. Cheongsam, kebaya juga sari, busana tradisi harus dipelihara. Tadi cikgu dah terangkan, cheongsam, kebaya juga sari itu apa dia? Pakaian tradisional. Jadi kita boleh tulislah maksudnya, kita perlu mengekalkan pakaian tradisional setiap kaum. Okey. Yang ketiga, maksud dalam baris pantun. Tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Tarian singa, joget dan boria adalah persembahan kesenian. Jadi, apa maksud yang boleh kita tulis? Kita boleh tulis seperti ini. Kesenian tradisional kekal dan menarik hingga hari ini. Dapat? Baik. Seterusnya yang keempat dan yang terakhir, maksud pantun. Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Yang membawa maksud, budaya yang pelbagai merupakan identiti setiap kaum. Dapat ya? Dapat. Okey, cepat cikgu nak padamkan dah ni. Tak boleh tunggu tunjuk lama-lama. Nanti kamu salin bulat-bulat apa yang telah cikgu terangkan. Okey, selesai. Kalau dah selesai, kamu lengkapkan semua jawapan dengan tulisan yang kemas dan cantik, dan pastikan kamu menghantar bukti bahawa kamu telah menyiapkan jawapan-jawapan dalam buku aktiviti ini kepada cikgu untuk cikgu sewa. Nanti cikgu akan kembalikan jawapannya. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu untuk pelajaran hari ini. Sampai kita jumpa lagi untuk pelajaran yang akan datang. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.